Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan muwafiyan li ni'mati mukafi'an limazidihi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdullah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran merupakan suatu kitab yang sangat agung dan sangat mulia. Quran artinya dalam bahasa Melayu ialah bacaan. Lalu menjadi nama sebuah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Oleh kerana Quran itu mulia, maka Allah memuliakan malaikat yang membawa Quran itu terus dilantik menjadi ketua malaikat dan diturunkan kepada Nabi Muhammad. Lantas diangkat dan lantik Nabi Muhammad dengan serta-merta menjadi penghulu bagi segala Nabi dan diturunkan pada hari Jumaat. Maka Allah Ta'ala muliakan Jumaat itu sebagai penghulu hari kerana diturunkan pada malam Jumaat. Dan di bulan Ramadan, maka Allah angkatkan bulan Ramadan itu menjadi penghulu bagi segala bulan. Disebabkan oleh kemuliaan Ramadan dan umat Muhammad dimuliakan kerana Al-Quran. Maka dengan sebab itu penting kita jangan pisahkan diri kita dengan Quran. Baca Quran berarti Allah bercakap dengan kita. Apabila kita sembahyang, kita bercakap dengan Allah. Dua benda yang berbeza. Kita baca Quran berarti Allah sedang bercakap dengan kita. Dan kita sembahyang, kita sedang berdialog dan bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan sebaik-baik kamu. Siapa dia sebaik-baik kamu itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah mereka yang belajar Quran dan mengajar Quran. Sebab itu kita kena main peranan untuk belajar Quran dan untuk mengajar Quran. Paling tidak mengajar ahli dalam rumah kita, sama ada anak, cucu, suami, isteri. Ajarlah Quran dan belajarlah Quran kalau kita mau jadi orang yang mulia. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Yang maksudnya, barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah Ta'ala, yakni Al-Quran, maka ia dapati satu kebajikan. Dan tiap-tiap satu kebajikan itu sama dengan 10. Satu kebajikan sama dengan 10 yang kesempurnaannya itu. Dan tidaklah aku ucapkan dan katakan alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf dan mim itu satu huruf. Berarti dengan mengucapkan dan dengan membaca alif lam mim sahaja, dah kita baca 3 huruf, berarti kita mendapat di situnya 30 kebajikan. Untungnya membaca Al-Quran. Yang menjadi persoalan sekarang, kenapa kita susah sangat dan payah sangat nak baca Quran. Oleh kerana malam ni malam
yang kita isikan ganti daripada Ustaz Majid yang meninggal. Jadi malam ni kita sentuh tentang Al-Quran dan kita sambung daripada tafsir Al-Quran. Kecuali yang malam Selasa minggu kedua. Malam Selasa minggu kedua tu kita takir lain pula. Jadi malam ni malam yang kita sambung daripada Al-Quran. Jadi insya-Allah lah, kalau orang tanya apa sejuk malam ni, kena sejuk lah sikit sebab kita belajar Al-Quran dan kita sambung. Dan kita akan huraikan kerah ringan berat bergantung kepada ayat-ayat yang bakal kita pelajari nanti. Kalau ayat kerah juga. Kalau ayat yang lembut juga. Ayat pujuk juga. Gitu. Kena pandailah menyesuaikan dengan keadaan. Bagaimana Al-Quran itu diturunkan, yang mana disebutkan bahawa sedang Nabi SAW beribadah di gua yang bernama Hira ataupun Jabal Nur. Tiba-tiba turunlah malaikat Jibril AS dengan membawa wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini kita nak cerita sejarah daripada awal sedikit berkaitan dengan Al-Quran itu sendiri, bagaimana permulaan diturunkan dan ketika itu Nabi sedang berada di mana. Nabi dah ada isteri, dah ada anak, tetapi masih ada sesuatu yang Nabi rasa belum dia capai, belum dia rasai. Nabi nak cari ketenangan. Dan ketenangan itu datang setelah Nabi menerima wahyu daripada Allah, dan Nabi ketika itu tidak sedar dan tidak faham tentang dia telah pun dilantik oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, menyebabkan beliau menggigil dan ketakutan. Dan setelah diketahuinya, yang mana Khadijah radhiyallahu anha memainkan peranan untuk mengetahui apa yang berlaku di sebalik kejadian yang berlaku kepada suaminya ketika pulang dalam keadaan ketakutan dari Gua Hira. Bayangkanlah bagaimana. Dari situ banyaklah pelajaran dan pengajian untuk kita semua sebagai isteri, sebagai suami, apa yang patut lakukan ketika suami dalam keadaan ketakutan begitu. Ya, takkanlah isteri sanggup melihat suami dalam keadaan sedemikian. Balik-balik dalam keadaan ketakutan, suruh selimut dalam keadaan ketakutan, dasiruni, selimutkan aku. Jadi Khadijah tak tanya banyak. Tak banyak soal. Terus memeluk Nabi dan menyelimuti Nabi. Dan setelah Nabi reda, bagi makan dulu. Inilah contoh yang perlu diamalkan oleh para isteri yang ada pada hari ini. Jangan suami balik panah-panah, sibuk nak tanya dah. Maklumlah hari ini laporan banyak dalam telefon, balik-balik sembuh lah dah. Dok beri kenyang-kenyang dok lagi. Pakai sembuh lalu. Itu cari penyakit lah tu. Kena sama panah, penyakit tak ada pasal. Tangan turun, kaki turun, boleh penyakit saja. Patutnya bagi makan dulu, jangan terus sembuh begitu lagi. Jangan kita terus bertindak membabi buta, jangan cemburu membabi buta. Selidiki terlebih dahulu sebab hari ini banyak sangat, ya, banyak sangat laporan-laporan yang cuba nak merosakkan rumah tangga. Bak telefon hari ni, Allahu Akbar, siap ngata gambar. Kebetulan kawan tu duk minum kedai kopi sekali. Atas dengan gambar-gambar hujan kering, ngamuk selalu lah. Bekas sini cerita ni kat lain. Sini baik belaka tau. Kau mana Cikgu Sazali? Baik belaka tau. Kalau datang gambar pun tak ada benda tau. Abang kenal ke tak apa saya masuk minat. Bagusnya isteri Sazali tau. Baik. Jadi nak jelaskan di sini banyak benda pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa turunnya surah yang pertama dan turunnya Al-Quran ini. Baik. Nabi SAW ketika itu memang dalam keadaan kesunyian, kesepian. Walaupun ada isteri, ada anak, masih jiwanya terasa kosong. Terasa ada sesuatu yang belum dilengkapi dan belum diperolehinya. Setelah turunnya ayat ini, setelah diketahuinya bahawa beliau dilantik menjadi Nabi dan Rasul, dipilih menjadi Nabi dan Rasul, bagaimana pengalaman yang telah berlaku pada Nabi-Nabi yang dahulu, disitulah barulah ketenangan dirasai oleh Nabi SAW. Baik, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Baca olehmu wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menjadikan alam ini. Tuhan kamu yang jadikan alam ini, yang menjadikan kamu semua ini. Jangan baca yang lain. Baca dengan nama Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu dan menjadikan alam ini. Ni duk baca hak lain dulu. Allahu Akbar. Bangun pagi celak mata tak ada lain. Kalau hak banyak biti sikit nak makan kat mana? Kalau jenis pangkat sikit nak makan siapa? Kalau jenis hak tak ada biti nak makan apa? Dia lain. Hak ada pangkat, bangun pagi celak mata, siapa yang menjadi mangsa aku hari ni? Jadi kerja dia nak makan orang aja. Itu orang berpangkat. Kalau orang yang berduit pula nak makan kat mana hari ni? Dia tanya tempat mana pula nak makan hari ni? Restoran mana hari ni? Kedai mana hari ni? Hak tak ada duit, bangun pagi nak makan apalah. Dia lain, tak sama belaka tu. Betul tak? Kau sama? Dok, tak sama. Buka mata, celak mata, tak ada kerja lain. Itu dia. Baik. Jadi kita nak fahamkan. Ya, nak fahamkan bahawasanya hidup kita ini ada kuasa yang menguasai kita. Ada kuasa yang menguasai kita, bukan setakat kita menguasai alam ini, menguasai dunia ini. Jadi mau tak mau kalau kita nak selamat, kena dekat dengan dia. Kena dekat dengan dia, kena selalu dampingi dengan dia. Hari ini dia panggil kita. Hari dia panggil kita bukan main. 5 kali dia panggil kita. Dia tegur kita, dia panggil kita 5 kali sehari. Dia cukup kenal kita. Daripada tak ada, dia adakan. Daripada tak hidup, dia hidupkan. Daripada tak ada harta, diberi harta. Tak ada pasangan, diberi pasangan. Tak ada zuriat, diberi zuriat. Tak ada rumah, beri rumah. Tak ada kenderaan, bagi kenderaan. Tak ada kebun, bagi kebun. Baik sungguh. Kenal sungguh dia. Tiba-tiba dia panggil 5 kali sehari, kita ada aja. Allahu Akbar. Nak panggil tu pun dia istihar dulu. Dia istihar dulu supaya kita sedar. Sebelum dia panggil, dia istihar dulu. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Lepas tu dia mengingatkan balik perjanjian kita, ikrar kita dengan 2 kalimah syahadah, iaitu tayyib, kalimah tayyibah itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ingat balik perjanjian kita yang kita mengaku kita Islam, yang mengaku kitanya Islam ini. Apa makna Islam? Serah diri, patuh, taat, setia. Sampai masa yang berikutnya Allah kata hayya 'alas salah, mari sembahyang. Bila sebut mari sembahyang ni payah rupanya. Hayya 'alas salah, mari sembahyang. Mulai-mulai ada duduk goreng, mulai-mulai ada duduk basuh kereta, mulai-mulai ada duduk siram pokok. Sombong sungguh. Tak reti bahasa sungguh. Siapa awak ni? Allah dah panggil. Allah cukup kenal kita. Hari ni kalau kita berkawan dengan seorang, kita kenal dia. Rapat. Dia kenal kita, kita kenal dia. Cukup rapat. Bertemu kat kedai, kat pasar raya, dia panggil kita. Kita buat tak tahu je, buat dok je, buat dono je. Apa perasaan? Apa perasaan? Contohlah Cikgu Zali lah. Dengan Awi tu. Jumpa kat kedai. Cikgu Zali panggil Awi. Buat dok je Awi. Apa perasaan Zali? Apa perasaan? Oh, sombong sungguh. Kecil hati, sakit hati. Panggil-panggil buat dok je. Buat tak tahu, buat tak nampak je. Ini kan Allah panggil kita 5 kali sehari. Allah tu yang buat kita, buat langit, buat bumi, hidupkan kita, beri makan minum pada kita, segala-galanya. Dia panggil wadak aja. Oh, jenis tak reti bahasa sungguh. Tak sedar diri sungguh, tak kenal diri sungguh. Hayya 'alas salah. Mari dia tu. Mari sembahyang. Wadak je. Hayya 'alal falah. Mari menuju kejayaan. Wadak juga. Allah sombongnya. Sombong tak? Sombong tak? Kalau kawannya baik, panggil tegur macam tu, awak tak peduli, awak tak tahu je. Terasanya ini Allah yang milik dunia ini, milik kita ini. Milik hidup kita ini. Panggil kita untuk menghadap dia.
Kita ada aja. Allahu Akbar. Hayya 'alas salah, mari sembahyang. Hayya 'alal falah, mari menuju kejayaan. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Boleh doa tak tahu je. Masya Allah. Bila mati sibuk nak cari orang semayang. Bila keluarga mati sibuk nak cari orang semayang. Tak payahlah. Sebab nak suruh orang datang semayang ni kita kena faham. Semayanglah kamu sebelum kamu disembahyangkan. Ni masa hidup tak nak semayang, mati sibuk nak cari suruh orang semayang. Tak payahlah. Begitu juga dengan masalah kucuk tangan. Orang Islam tak semayang, haram kita kucuk tangan dia. Ini mula-mula ada kucuk. Haram orang Islam kucuk tangan orang Islam yang tak semayang. Mula-mula ada. Allahu Akbar. Najis orang tak semayang tu lebih teruk pada anjing dan babi lagi. Sebab itulah ada sahabat yang bernazar kalau boleh anak. Nazar dia saat ni nazar yang dah pun terkeluar daripada sepatutnya. Nak mandi anak dengan korban babi. Pergi mengadu pada Rasulullah. Kalau Nabi kata, kalau kamu nak mandi juga, kita ada air hujan di rumah orang tak semayang tu. Ambil air hujan rumah orang tak semayang tu, orang mengaku Islam tak semayang tu, buat mandi anak. Sama dengan korban babi. Allah panggil mari semayang. Menghadap dia. Bukan lama pun. Selepas selesai semayang, pergilah. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi. Bila selesai sembahyang, bertaburanlah. Pergilah ke muka bumi ini, carilah. Siapa masa balik, mari. 5 kali Allah panggil menghadap dia. Tidak mengganggu pun kerja-kerja kita. Bahkan dialah menentukan kejayaan, menentukan kesenangan, menentukan kekayaan, kesenangan, kemewahan, kejayaan, kegagalan. Dia yang menentukan. Hidup mati kita ini pun dia yang miliki dan kuasai. Betapa sombongnya manusia. Apa makna mengaku Islam, mengaku beriman, tiba-tiba 5 kali laungan Allah melalui lidah Bilal. Nampak Bilal yang memanggil, dok Allah yang memanggil. Seruan azan adalah seruan Allah. Seruan azan itu adalah seruan Allah. Sebab itu dalam surah yang pertama yang Allah turunkan ini, Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca olehmu wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menjadikan kamu. Allahu Akbar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhan yang menjadikan. Siapa yang menjadikan alam ini? Allah. Siapa yang menjadikan kita? Allah. Baca dengan nama Allah. Jangan sombong. Khalaqal insana min 'alaq. Baki asal-usul manusia ini. Dan dialah yang menjadikan manusia daripada segumpal darah yang beku. Allah jadikan kita ini daripada segumpal darah yang beku. Daripada mani bercantum, kemudian 40 hari terus menjadi darah beku. 40 hari pula bertukar lagi. 40 hari pula bertukar lagi. 40 hari pula bertukar lagi. Dan akhirnya menjadi sifat manusia yang sempurna. Bila sampai masa 9 bulan, diperintahkan keluar. Siapa yang memerintahkan keluar? Allah. Allah sendiri sumpah dan Allah sendiri sebutkan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah bersumpah dengan namanya, demi Allah, Allah mengatakan, akulah yang mengeluarkan kamu
dari perut ibu kamu dalam keadaan kamu tak tahu sesuatu pun. Tak tahu apa benda pun. Tahu pada ketika itu menangis. Itulah ilmu yang pertama yang kamu tahu pada ketika itu, menangis. Sakit menangis, lapar menangis, tak selesa menangis, kena gigit semut menangis, kemung perut menangis. Menangis je. Bila menangis, yang selalu susah hatinya ibu. Yang selalu mengamuknya bapa. Kenapa nak anak menangis tu? Oh, tu sang bapa lah tu. Biasanya bukan sini, kat lain. Anak menangis, bapa sang. Sedangkan mak tu duduk goreng nasi, duduk masak sayur dapur. Apa salih gangkat, dia ambil dok. Buat apa dok anak nangis tu? Kawan tu duduk dapur tu, duduk goreng, duduk masak tu. Kita juga nak makan ke darah ni. Dok reti sungguh. Bukan sini cerita dekat lain, dok reti bahasa dia panggil. Patut gilah ambil anak tu. Ya, dah isteri duk masak, buatlah kerjasama. Masa nak jadi tu pun kerjasama dah. Dah jadi tubik keluar macam ni pun tak bekerjasama juga. Masa buat nak kerjasama. Dak reti bahasa sungguh. Ini dia. Dia panggil lupa diri, lupa daratan, tak tahu asal usul ni. Sebab itu penting untuk kita fahamkan dalam perkara ini. Baik. Allah sebut, akulah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dalam keadaan kamu tak tahu sesuatu pun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Kemudian Allah jadikan pendengaran, penglihatan dan pemikiran. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Bagaimana hebat tak hebatnya, sampai ke peringkat dari hari ke hari dia dah buka mata boleh beza dah. Mana ayah, mana ibu, mana abang, mana yang bukan ayah bukan ibunya. Dah boleh beza, boleh tengok dah, tahu dah. Orang panggil kat dia, dia tahu dah. Dah cari tempat, cari suara yang memanggil dia. As-sam'a, dah dengar dah. Kemudian al-afidah, dah mula mikir dah, ni bukan ayah, ni bukan ibu. Walaupun nampak perempuan juga, tapi bukan ibu aku. Ini bukan ayah aku, boleh beza dah. Ya, hingga sampai beza tak bezanya, bunyi suara motor dah reti dah. Sampai ke berangkat makin besar lagi, ayah balik, mak kata ya ke. Suara motor dia boleh cam, boleh kena. Hebat tak hebat? Betul tak? Itu dia. Al-afidah la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kita bersyukur. Baik. Jadi baca dengan nama Tuhan yang telah menjadikan manusia daripada segumpal darah yang beku. Ya, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang sangat-sangat mulia. Tuhan kamu tu sangat mulia, sangat-sangat mulia. Al-akram allazi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia itu mengajar dengan qalam, mengajar dengan qalam. Sebab itulah kita nak suruh kita melekat sikit pada pengajian kitanya, kena catat. Bagaimana cara? Fikirlah. Dengan video ke, dengan tulis ke. Yang penting kita ada catat. Jangan sekadar dengar saja. Dengar lepas ni tu orang habis. Habis dah lah. Belum sampai besok lagi. Balik tanya dulu berbeza dah. Ustaz kata gini, duk balas sama sendiri dah. Padahal tempat yang sama, ustaz yang sama, ceramah yang sama. Tapi lain dah. Ustaz tak kata gitu, ustaz kata gini. Sudahlah, balas dah. Masa yang sama, ustaz yang sama, tajuk yang sama, balik rumah duk balas. Tak percaya? Tengok, dengar saya rakam ni. Barulah. Bila buka rakaman, barulah. Sebab kadang-kadang, ialah kita tak bagi perhatian sepenuhnya. Maka pada ketika itu masuk tak banyak. Dia capur mulalah. Lepas tu nak bercakap, lepas tu nak bergaduh sama sendiri. Hak ni kata dia cakap macam ni, dok gini. Ni jadi masalah. Sebab itulah kena ada tulis catat sikit. Ya, begitu juga kalau kita yang buat urusan dengan pejabat apa semua sekali, kena ada catatan, kena ada bukti, kena ada rekod, kena ada
rakaman. Supaya bila perkara tu berbangkit balik, ni aku ada bukti. Tu. Islam dah ajar, Allah dah ajar awal-awal lagi. Cuma kita kadang-kadang dah ambil berat. Dah ambil beratnya. Penting untuk kita ambil berat dalam perkara ini. Baik. Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajar manusia perkara-perkara yang manusia tahu dan manusia tidak tahu. Hak yang dia tahu dah pun Allah ajar. Hak dia tak tahu lagi, apatah lagi. Allamal insan ma lam ya'lam. Apa yang dia dah tahu kerana Allah juga yang bagi tahu, dan apa yang dia tak tahu lebih-lebih lagi lah Allah akan mengajar satu persatu. Ini dia. Ini surah yang pertama membangkitkan asal usul manusia, sebab manusia itu sedar diri, sebab manusia itu faham tujuan kenapa dia dihidupkan dan kenapa dia perlunya dekat kepada Yang Maha Pencipta, dan kena sedar, kena faham kenapa dia hidup atas dunia ni. Hidup atas dunia ni bukan untuk bersenang-senang, untuk bermewah-mewah sampai lupa kepada penciptanya. Tak. Hidup atas dunia ini untuk cari bekal. Bekal nak balik pada pencipta. Kalau kesenangan yang ada bukan milik kita seorang, kesenangan itu juga kena alirkan kepada orang lain yang memerlukan, kerana itulah menambah bekal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita seorang saja. Sebab itulah hari ni kalau kita pejam mata ingat balik, cukup ke tak cukup bekalan aku ni. Kalau nyawa aku diambil malam ini, rasa cukup tak lagi? Rasa cukup tak lagi? Dah bila nak cukup ni? Hari-hari tak cukup semua. Duk kejar dunia pun tak cukup juga. Nak bekal balik pun tak cukup juga. Habis bila nak cukup ni? Bila nak cukup? Sebab itulah hari-hari kita kena buat kerja, dua kerja dalam satu masa. Biarlah kita saat ni dapat keuntungan. Macam mana? Kerja sama juga. Tapi bila kita kena dengan caranya, semua gerak kerja kita itu jadi ibadat. Bangun dari tidur, kita baca alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Tidur kita jadi ibadat. Bangun, kita pun bersuci, ambil wuduk, sembahyang. Walaupun tak masuk subuh lagi, sembahyang apa? Sembahyang tahajud. Sekurang-kurang 2 rakaat. Lepas tahajud, buat witir. Sekurang-kurang 1 rakaat. Paling tidak tiap-tiap pagi 3 rakaat. 3 rakaat. Lepas tu masuk subuh. Jangan lupa tunaikan sunat subuh 2 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisi dunia. Raka'ataini qabla subhi khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisi dunia. Dan siapa yang mengamalkan sembahyang sunat sebelum subuh ini, dia tidak akan dikenakan dan tidak akan ditimpakan dengan kepapaan. Allah jamin dengan rezekinya. Jangan hanya sembahyang subuh saja. 2 rakaat sebelum subuh penting sangat. Sunat subuh 2 rakaat. Allahu Akbar. Jadi malam ni kena azam. Berazam mula malam ni, kita berjanji dengan diri kita sendiri, aku tak akan tinggalkan lagi sembahyang sunat sebelum subuh 2 rakaat. Jaminan Allah, jaminan Nabi, Masya Allah. Bayangkanlah 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik pada dunia, isi dunia. Walau dunia ini kita milik, namun 2 rakaat itu lebih baik lagi daripada segala yang kita miliki di dunia ini. Ini duduk tinggal. Allahu Akbar. Duduk rasa besar sangat dengan dunia ini. Masya Allah. Inilah kecetikan ilmu yang ada pada kita, menyebabkan kita tak pandai menilaikan mana yang patut, mana yang lebih utama. Yang sampai kita tinggalkan, padahal bukan lama pun, sekejap je. Nak tunggu sembahyang subuh, orang tak sembahyang juga lagi. Duduk sembahyang sunat. Yang kita duduk saja tu apa? Sembahyanglah 2 rakaat.
Payahnya nak sembahyang 2 rakaat. Rela duk pergi mari, duk buat kat luar. Sembahyanglah 2 rakaat tu. Dah orang sembahyang, kita sembahyanglah. Bukannya orang qomat sembahyang subuh lagi, dak juga lagi. Yang kita duduk relax tu apa? Bukan sini, cerita ni kat lain. Kau mana? Oh. Pasal apa yang tak nak buat? Sedangkan sembahyang kita itu banyak sangat kecacatan dan kebocoran. Nabi kata hak sunat ni lah yang boleh menampung segala sembahyang kita yang kecacatan dan kebocoran itu. Tapi kalau sunat kita tak tebing buat, tak paksa buat juga, hak mana lagi boleh tolong? Begitu juga dengan puasa. Puasa sunat dapat menampung, maka amalkanlah. Selepas Ramadan pergi, amalkanlah Isnin Khamis. Ambil 2 hari dalam seminggu. Boleh tak boleh ni? Berat je. 5 hari dah makan ke darahnya. 2 hari puasa. Ambil Isnin Khamis. Boleh ke tak boleh? Berat. Aduh. Puasa ini kesihatan. Puasa ini perisai. Puasa ini benteng. Bukan setakat hak wajib saja, hak sunat pun. Amalkanlah puasa ini. Dia merupakan benteng. Perisai. Kesihatan. As-sawmu sihatun. Bermula puasa itu sehat. Sihat puasa ni sebenarnya. Jangan jadi puasa hospital tu. Puasa tu tak dapat pahala. Dia pergi hospital sedang berpuasa. Tu puasa hospital tu. Hak tu tak dapat pahala tu. Allah tak bagi pahala tu. Tu hospital. Tanya dia lah. Boleh pahala tak? Suruh saya puasa ni. Tanya dia. Boleh pahala tak? Sebab pembedahan akan dijalankan. Maka kita pun kena buat puasa. Sebab puasa ni besar hikmahnya. Nak jalankan pembedahan supaya selamat, kena puasa dulu. Tengok. Penting tak penting puasa tu. Kalau tak puasa, dia tak akan buat pembedahan. Sebab banyak benda-benda yang akan berbahayanya. Suruh kita puasa dulu. Barulah dia akan jalankan pembedahan. Ini nak jelaskan kepada kita bahawa pentingnya puasa. Begitu juga dengan sembahyang. Allah sendiri dah sebut. Apa masalah sekalipun yang kamu hadapi, yang kamu lalui, ingat, 2 benda yang kamu kena buat. Sabar, sembahyang. 2 yang kamu kena laksanakan. Sabar, sembahyang. Wasta'inu. Mintalah pertolongan. Bisabri, dengan sabar. Wassalah, dan sembahyang. Sabar, sembahyang. Bunyi mudah nak buat, Masya Allah. Payah rupanya. Sebut mudah, tapi melaksanakan cukup berat, cukup susah. Allah dah ajar kita. Minta pertolongan dengan sabar. Kemudian sembahyang. Sembahyang tu menghadap Yang Maha Kaya, Yang Maha Pencipta, Yang Maha Hebat, Yang Maha Sempurna, yang menyelesaikan segala masalah dia. Yang buat masalah pun dia. Yang mendatangkan bala dia, yang menyelesaikan dan mengangkat bala pun dia. Maka kena minta dengan dia, bukan minta dengan yang lain. Itu dia yang perlu kita fahamkan. Sebab itulah Allah turunkan surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga, ayat berbunyi, Al-yawma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini telah aku sempurnakan agama kamu. Hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agamaku, yaitu Islam. Cukuplah nikmatku ke atasmu. Dan aku redha hanya agama Islam saja menjadi agamamu. Allah sendiri telah buat pengiktirafan. Jangan cari lagi agama lain. Jangan buat lagi cara hidup yang lain. Jangan pilih lagi jalan yang lain. Semuanya tak selamat. Nak selamat, kena pilih Islam sebagai agama
sebagai pegangan, sebagai ikutan, sebagai amalan. Amalkan Islam. Sebab itulah kita cukup marah baru-baru ini di musim yang patut kita galakkan umat Islam berpuasa. Kita sibuk dengan buat jamuan raya. Bukan salah jamuan raya, boleh buat, cuma ubah sikit je. Jangan buat siang hari, buat malam. Kenapa? Kerana kita nak bagi galakkan supaya orang berpuasa. Sebab ramai yang tak berpuasa, bila kita buat malam, kita war-warkan. Ruginya kalau kita tak ambil bahagian puasa yang Allah tawarkan hari saja dari bulan Syawal, bukan bulan lain. Jadi mau tak mau dah pergi, habis dah, tinggal kita dah. Dah tak puasa rugi tak? Rugi. Duk sibuk layan ke makan. Tapi kalau kita ubah buat jamuan malam, tak ada masalah, tak jadi alasan lagi bagi mereka yang tak nak berpuasa itu. Dan lepas dah persoalan yang kita bakal disoal di akhirat. Sebab kita dah memberi ruang dan menggalakkan. Cuma nak dengan tak nak saja. Ini kita sibuk jadi syaitan juga. Nak jamu juga siang hari. Jenis jamu-jamu ni hatu raya. Pas kita lebih jadi lebih pada hatu lagi. Mana ubah malam? Tak salah. Kau tak boleh buat jamu malam? Boleh. Yang sibuk buat siang hari itu kenapa? Sebab Allah sendiri dah sebut, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam perkara kebaikan dan ketakwaan. Puasa sunat Syawal ini kebaikan. Nah hari dapat setahun. Tak faham. Tapi kalau ada syarikat, ada majikan, memarilah kerja hari. Aku bagi pendapatan setahun. Oi. Betul tak? Tak akan ketinggalan. Akan masing-masing rebut ambil peluang. Ini Allah bagi tawaran begitu ada aja. Lepas tu pemimpin pun jadi gom juga. Mabuk dengan raya juga. Jamuan raya tahun ni sangat membanggakan. Setelah 2 tahun kita tak dapat buat jamuan. Ini tak cerdik. Jamuan boleh buat malam. Buat malam. Siang hari supaya kita menggalakkan. Sebab ini tuntutan agama. Walaupun tidak wajib, tapi besar nilainya untuk menolong, membantu kita dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Itu dia. Ni dah. Allah. Nak comel lagi, war-warkan pula. Bagi siapa yang masih ada lagi bunga api, mercum, bawa malam itu. Kita buat pertunjukan. Siapa yang buat pertunjukan terbaik, kita bagi hadiah. Bagus. Kau tak bagus? Pada dok pompong kat rumah masing-masing kau tengok ni, kumpul setepak. Kau mana? Barulah bijak. Ni dok, iklan besar-besaran. Supaya bawa mari malam tu. Malam kita buat jamuan raya. Buat pertunjukan. Kita bagi hadiah untuk yang persembahan terbaik. Kan sedap tu. Tak payah keluar BT. Boleh tengok ramai-ramai kan. Sambil makan kan. Bagus ke tak bagus? Dah kalau buat sehari, ada pertunjukan mengapi. Bodoh lah buat pertunjukan mengapi sehari. Kau mana? Gitu. Biar bijak sikit je. Ubah tiung sikit je. Ni duk main hak tela je. Tak nak ubah dah, corak sikit, cara sikit. Boleh faham tu? Jadi, ini penting. Supaya kita dapat galakkan orang berpuasa. Dan kita dapat juga buat jamuan raya. Dua-dua serentak berjalan. Bagus. Daripada kita sibuk dah buat sehari juga. Boleh faham ya, insyaAllah ya. Kalau panjang umur tahun akan datang ni, jangan ada lagi yang kita ni sibuk dengan buat sehari. Dan kita war-warkan supaya menggalakkan orang berpuasa. Ya. Jadi orang dah puasa tu relax lah. Sebab panggil jamuan mana pun tak masalah, siang malam pun. Sebab itulah bagi orang dah mula puasa, dah habis tu, dia akan tenang, relax, happy. Panggil lah masa mana pun. Hak yang tak mula tu, pas hari-hari. Dok gikang, YB panggil. Dok gikang. Ingat nak mula dah besok. Tapi besok ada jamuan lagi. Ada je alasan. Betul tak? Bukan sini, kat lain. Contoh macam tu. Ada faham? Bagus. Dapat rezeki. Panjang umur. Jadi itulah dulu untuk malam ini. InsyaAllah nanti kita akan sambung malam Selasa.
Ya, malam Selasa minggu ke 2 ke 3 tak ingat. Minggu kedua. Minggu kedua insya-Allah, tapi bukan tafsir. Itu tauhid. Itu tauhid. Ini malam ini tafsir. Jumaat minggu pertama tafsir insya-Allah. Ini baru mukadimah, nanti masuk pada surah, pada ayat nanti kita nak semua sekali buka Quran. Sebab kita akan sentuh tentang tajwid. Kita akan ajar cara baca. Ada lagi yang tak boleh baca, kita akan baca satu kalimah, supaya kita semua dapat baca. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu. Jadi baca satu ikut ramai-ramai. Kalau suruh baca seorang-seorang kan malu pula. Jadi lama-lama boleh lah. Tu dia. Bukan nak suruh baca seorang-seorang ni. Baca ikut saya ramai-ramai. Satu. InsyaAllah semua akan dapat baca. Ni duk. Main suruh baca Quran. Tak bawa mata lah. Apalah. Sekarang tak mesti timbul lagi. Tak bawa mata. Lepas ni kena bawa. Malam Jumaat, minggu pertama, sediakan Quran tafsir masing-masing. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu lah. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi